here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Muka surat 560. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hakim ditanya, mengapakah kami mendengar pengajian tetapi tidak dapat mengamalkannya? Ini soalan ni pun kita berasa juga nak tanya ni. Kita dengar pengajian tapi macam tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada kudrat, kemampuan, tak ada iradat, kehendak, keinginan yang kuat untuk kita mengamalkannya. Sedangkan apa yang kita dengar daripada pengajian itu perkara-perkara yang comel belaka untuk kita amalkan. Ada ajaran ataupun suruhan supaya kita buat baik kepada isteri, itu comel. Bila buat baik pada isteri, isteri pun suka. Bila isteri suka, dia sampai melebar pada anak-anak, ya. Jadi isteri akan jaga anak-anak dengan baik. Begitu juga bagi pihak perempuan, mari dengar mengaji kelas-kelas pengajian ini. Antara suruhannya buat baik pada suami, jaga elok-elok, kan? Maka bila jaga elok-elok, suami pun orang panggil cukup bersedia untuk menghadapi kehidupan sebagai satu orang suami dan lelaki yang banyak tanggungjawab, ya? Tanggungjawab nak cari makan minum, rezeki untuk makan minum, tanggungjawab untuk masyarakat. Itu orang lelaki punya tanggungjawab. Perempuan tanggungjawab dia jaga suami. Kita orang lelaki nak jaga isteri, nak jaga anak, ya. Kemudian nak jaga masyarakat di luas, ya. Nak pergi Mekah, tanggungjawab suami. Isteri tak usah mikirlah, selalu tanya bila nak pergi Mekah, ya. Bolehlah tanya bila, agak-agak jangan tekan. Sebab kalau mati pun suami yang kena tanya, ya. Jangan duk kata saya ni tak pergi lagi, suami yang kena tanya, ya. Baik. Jadi dan lain-lain lah, ya. Suruhan lain-lain. Kalau kita sebagai satu orang pegawai kerajaan ke, ada dia punya suruhan, ingatan, yang ini jangan buat, yang ini kena buat. Semuanya comel belaka. Tapi kenapa bila kita mendengar kelas-kelas pengajian, majlis-majlis ilmu, kita macam tak ada kemampuan, tak ada kudrat iradat nak buat benda baik tu. Duk nak corner juga kepada benda jahat, pegawai kerajaan, ya. Dengar rasuah tu, ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah dan beri rasuah, terima rasuah, dua-dua dalam neraka. Itu sebut neraka tu tak apalah, jauh lagi, kan? Maknanya kalau orang panggil, kalau longgar sikit iman, entah ya ke tidak, ada neraka, ya. Itu kalau longgar lah, Ni bagi terima rasuah ni boleh kena buang kerja. Kalau kata makan rasuah, makan haram, anak jadi tak elok,
kita boleh bahaskan lagi. Ya. Benda makan haram tak nampak dia punya result dia tu. Kadang-kadang kita nampak result dia tu apa dia? Anak aku sampai universiti, itu result yang kita rasa okey tak apalah. Ini takdir Tuhan. Terima ataupun makan rasuah itu, aktiviti itu dapat dikesan oleh pihak kerajaan, bersedia dengan satu hukuman yang berat. Ya. Tapi kenapa bila walaupun maknanya di sudut agama kata tak elok rasuah, tapi manusia nak pergi juga kau tu. Ya. Tidak mahu meninggalkan. Ada ruang jalan tanpa memikirkan kemungkinan aku ditangkap ke apa benda sebagainya. Ya. Jadi persoalan daripada satu orang hamba Allah Ta'ala kepada seorang hakim tu, itulah dia persoalan. Kenapa aku dengar kelas pengajian, aku dengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, tapi tak boleh nak amal. Ya. Maka jawapan hakim tersebut ataupun ahli ilmu tersebut, dia kata kerana 5 macam. Pertama, Allah telah memberi nikmat kepada kamu, tetapi kamu tidak bersyukur. Ini nombor 1. Ya. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu, kita tak ada bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Dan tanda syukur pada Allah bukannya macam orang Cina buat. Tanda dia nak jaga Tuhan dia, ya, letak buah limau, tak habis-habis pun Tuhan dia makan, memang tak usik pun. Kan? Budak-budak nakal pergi tolong perhabis limau, apple apa semua kan? Ya. Tapi tanda syukur bagi pihak kita orang Islam, seperti yang dibuat oleh Nabi, bila ditanya oleh Aisyah sampai engkau punya kaki bengkak ya Rasulullah, ya, semayang tahajudnya apa ni, buat ibadat lah. Kenapa jadi sampai peringkat tu ya Rasulullah, engkau ni kalau tak buat pun garanti confirm masuk dalam syurga. Suruh orang baik sudahlah, semayang 5 waktu. Kau nak semayang tahajud pun buat 2, 3, 4 rakaat sudah. Tapi sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah, kenapa? Engkau tak buat lagi dosa, kok ke depan tu ada nak buat dosa, terbuat dosa, Tuhan dah ampun dah. Istimewanya Nabi, para Nabi, termasuk Nabi kita. Jadi kenapa sampai bengkak-bengkak kaki ni ya Rasulullah? Nabi kata, afala an akuna abdan syakura, tak boleh ke aku nak jadi hamba Tuhan yang bersyukur? Nikmat yang paling besar sekali hak tentu aku dapat, Allah Ta'ala lantik aku sebagai Rasul. Bila sebagai Rasul, Tuhan, Rasul, utusan Tuhan, habis maksimum. Sama round yang pertama, sama taraf dengan para Nabi sampai Nabi Adam. Itu pusing yang pertama, keistimewaan aku. Yang keduanya, jamin masuk syurga. Yang ketiga pula, aku lebih istimewa daripada para Nabi lain. Itu level dia. Mula-mula jadi Nabi, okay, Alhamdulillah, sama dengan Nabi lain. Ya. Nabi lain garanti masuk syurga, aku pun garanti. Tapi ada satu Nabi-Nabi lain walaupun Nabi Adam, ya, sumber kehebatan makhluk yang bernama manusia ni duduk pada Nabi Adam, ya. Dan sumber kejahatan makhluk Tuhan pun kerana keingkaran dia untuk tunduk kepada Nabi Adam. Apa dia? Iblis, ya. Allah Ta'ala suruh tunduk pada Nabi Adam. Kemungkaran dia berlaku terus pada masa itu bila dia enggan untuk tunduk pada Nabi Adam, sujud, ya. Dan yang ketiganya apa dia? Aku adalah orang yang boleh bagi syafaat. Orang jumpa Nabi-Nabi, Nabi Musa ke apa benda, Ibrahim ke apa, semua sekali, semuanya tolak ke aku belaka. Hari akhirat besok, semuanya para Nabi, abang-abang aku tu suruh jumpa aku belaka. Dan memang Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada aku, walaupun aku Nabi yang terakhir. Jadi atas dasar tu dia kata banyak lagi lah, ya. Nak kira itu hak jenis orang panggil hak ketuhanan, ya. Hak ketuhanan maknanya nampak direct, ini nikmat ketuhanan. Nikmat hak jenis sebagai manusia ni, ada tangan, ada mata, apa benda ni. Jadi atas dasar tu aku semayang lebih sikit, ya. Bukan lebih sikit lah, lebih banyak, ya, untuk menunjukkan bahawa aku bersyukur.
Jadi hak ni kita tengok pada diri kita. Ada ke tak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Nombor satu dulu, tak payah kira hak lain. Ya. Alhamdulillah ada dah nikmat Islam, sama dengan orang lain. Ya. Islam kita, Islam hak tak ada gout. Ya. Orang lain ada gout. Islam kita hak tak ada penyakit kencing manis. Islam kita ni, Islam comel, itu hak maknanya tiket nombor satu untuk masuk syurga. Ya. Tapi di situ aku tak ada penyakit. Gout tak ada, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, lemah jantung tak ada. Hak ni siapa ada, siapa dia Islam, dia tak ada benda ni nikmat ni. Nikmat. Saya jumpa 2, 3, 4 orang tua tanya, hak saya kenal lah ada satu orang datuk, saya panggil Tok Man ke dia. Umur saya ingat dekat 80 lah kot. Dia ni saya tengok memang tak ada penyakit. Saya tanya dia, Tok Man ada penyakit? Dia kata memang tak ada, Alhamdulillah lah, dia kata. Kita tanyalah sikit-sikit petua dia. Ya. Ada satu orang tu ada kencing manis, ada darah tinggi, semua tak ada. Tu umur sekitar 70. Ya. Saya panggil abang dia, abang bersin. Apa yang amal? Tak ada, dia kata makan-makan pucuk-pucuk daun-daun gitu. Orang kampung. Itu je dia kata. Dia cuba hindarkan makan terlalu acap benda-benda yang moden, ayam moden, kan? Daging pun moden. Itu dia kata dia cuba hindar. Sekali-sekala makan lah dia kata. Nikmat. Jadi kita ni umur 50 tahun Allah nak bangkit pun, tak kata orang lain lah, saya pun tak sampai 50 lagi, nak bangkit tu macam orang tua dah. Ya. Tapi bersyukur sebab penyakit tak ada lagi setakat ni. Tapi mungkin kita punya urat saraf tu dah jadi ada masalah sikit. Ya. Bersyukur. Tanda syukurnya apa dia? Buat baiklah ke Tuhan. Walaupun Allah Ta'ala maknanya orang panggil kamu semayang bang 5 waktu pun comel dah, tapi buat lebih sikit tanda syukur. Ya, tak boleh buat macam Nabi 11 rakaat semayang tahajud, buat 9. Tak larat 9, buat 7, campur witir lah. Tak larat 7, buat 5. Tak larat 5, buat 3. Tak larat 3, buat 1. Paling common. Nabi pun kata Tuhan suka sangat walaupun 1 rakaat satu malam. Ya, jadi kita ambil berdasarkan kepada suasana kita zaman sekarang ini, yang orang panggil zaman mutakhir, akhir zaman. Kalau dapat 1 pun alhamdulillah. Ya. Sebelum subuh 5.40 lebih kurang. 5.30 dan lagi 1 rakaat dah. 2 pun dan 3 pun dan. Sempat lagi. Okey. Itulah maknanya tanda syukur kita. Aku tak boleh nak buat lebih pada tu, wahai Tuhan. Kalau boleh nak bangun pukul 5, nak bangun pukul 4. Contohlah ya. Jadi buat sekadar yang termampu sebagai tanda syukur kita pada Allah Ta'ala. Itu hak kita dengan Tuhan. Syukur kita dengan manusia, belanja. Ya. Perbelanjaan kena keluar. Sama ada dapat 1,000. Okey, alhamdulillah. Orang lain dapat 500 bulan. Ya. Orang lain. Hak dapat 2,000, dia kena pandang. Sebab tu dalam bab ni kena pandang orang bawah, jangan pandang orang atas. Pandang hak 2,000, pandang hak 3, orang lain 3, tak puas hati semua. Tak puas hati tuan-tuan. Ya. Hak ada kereta kancil, dia pandang hak ada kereta Perotan Saga, tak puas hati. Itu yang kejar dunia bagai nak rak tu, orang panggil bagai nak rak. Ya. Kejar dunia ni macam kejar anjing, makin lama makin lari. Tapi dia kena pandang bawah. Alhamdulillah orang tu anak 9 pakai motosikal. Ada orang di sini ni, ada ni. Saya jumpa satu orang. Anak 9 sama dengan saya, anak dia 9. Saya duduk di kampung Kerdas tu daripada dulu. Masa tu umur dia saya ingat ialah saya mungkin selisih sekitar 15 tahun lah. Masa tu sekitar dah umur 40 lebih dah umur dia. Pakai basikal. Saya tanya dia orang sini tapi isteri dia orang Kelantan. Habis kalau abang nak balik raya macam mana? Balik ngabah dia tu. Kan? Kerjanya adalah satu kerja saya tak nak sebut, takut tuan-tuan dapat trace orang tu.
Dia kerja makan gaji tapi rendah lah gaji dia. Ya. Habis balik tiap tahun, dah lah dia kata kadang-kadang 10 tahun. Lama sangat dah tak balik kampung Kelantan. Orang rumah dia orang Gombak. Ya. Jadi kalau orang yang ada kereta kancil, dia pandang orang yang ada basikal ataupun yang motosikal pandang ada basikal, ya, maka masa itulah dia rasa syukur. Ya. Hak ada Mercedes tak, jangan duk pandang lah hak ada Ferrari tu. Ada hak, kalau kita ada Mercedes, kita duk tengok orang lain ada Ferrari, jangan habis lah. Itu yang bantai belaka tu nak dapat Ferrari, rasuah ke apa benda semua bantai belaka. Sebab duk pandang ke atas. Jadi cara kita nak mensyukuri nikmat Tuhan dari sudut dunianya, ke rezekinya apa benda, pertama sekali tengok bawah. Yang kedua, bila tengok bawah tu, keluarkanlah duit sikit. Cara kita ada duit sebanyak mana? Sebulan kita 1,000, takkan tak boleh campur RM10. Tuan-tuan percayalah, ya, orang derma ni tak miskin, Tuhan akan bagi. Percaya, ya. Saya bolehlah jadi cerita terbaru lah, ya. Nak bagi cerita terbaru, lama-lama tak nak cerita lah, ya. Waktu baru saya tengah tak ada duit, baru lepas pilihan raya, lepas rayanya, dan saya punya perniagaan ni jenis hak bahagian kilang pun dengan bahagian restoran. Lepas raya dia memang drop, dia jatuh. Lepas pilihan raya tuan-tuan bayang kita tak ada duit, ya. Ada satu orang Tuhan uji, mungkin Tuhan uji lah, ya. Telefon saya tengah apa ni, yalah maknanya tengah duduk kat pejabat. Ini baru ni, saya ingat baru 3 minggu kot. Telefon, Ustaz, disebutlah nama, saya tak nak sebut nama dia. Dia sebut nama. Saya cuba recall, tak ingat nama dia tu siapa. Lama sangat tak jumpa, ya. Dia kata nak jumpa, kata mari lah, kata. Saya cuba ingat. Saya ingat lepas sejam tu baru saya teringat nama orang tu. Mana seronok lah kita. Lama kita tak jumpa, dia nak mari jumpa. Tak tahu apa tujuan, ya. Mari borak, bercerita jauh, pusing. Last kali Ustaz, malam ni saya, tuan rumah suruh saya keluar kalau tak boleh bayar rumah sewa. Malam ni dia kalau tak boleh keluar, apa ni, tak boleh bayar sewa, dah 3 bulan tertunggak ke, kata dia lah. Wallahualam betul ke tak. Dianya duduk Selayang, sekarang duduk di Negeri Sembilan. Kalau tak boleh bayar, dia kena keluar. Jadi minta tolong sangat, RM2,000 dia nak pinjam. Saya percayalah kat dia tu, maknanya saya kenal lah. Setakat kenal tu maknanya betul. Tapi dia satu orang engineer. Saya ada, baru ni pun saya bagi sikit. Saya tahu kesalahan dia. Tuhan stop rezeki dia, saya tahu. Saya beritahu ke dia sikit. Tapi nak cerita tuan-tuan, saya pun tak ada duit masa tu. Saya kata gini, saya pun tak ada duit ni, tapi saya akan ambil duit yang terbesar untuk entah, dan saya akan tinggalkan duit yang paling kecil untuk saya, itu duit RM1. Saya tak tahu duit saya ada berapa. Saya duk ingat ke duit saya ada dalam 300-400. Duk ingat dalam poket saya, letak dalam poket kanan je. Saya ambil depan dia, saya keluar semua. Entah punya rezeki setakat ni je kot. Anda ingat ke ada duit hak apa ni biru besar dengan hak warna apa dia, ungu ke apa dia. Rupa-rupanya hak merah belaka RM80. Anda ambil hak merah, anda ambil hak biru, hak kecil. Saya kira hak biru kecil ada RM10. Itulah saya pakai. Tapi tuan-tuan, ya, saya tak ada fikir Tuhan nak ganti ke macam tak. Itu maknanya cerita hak Tuhan. Tapi saya ingat keesokan hari ada satu orang hamba Allah Ta'ala, ya, datang bagi duit ke saya saja dia nak bagi. Saya pun terfikir takkan dia, yalah, saya pun malu ke diri lah. Gaya aku ni macam orang kaya kan, gaya kita ni macam orang kaya, tapi dia boleh bagi duit ke saya, ya. Dia kata ambil lah untuk doktor sikit, ada lebih sikit, dia kata, ya. Saya ambil. Jadi itu maknanya orang panggil gantian Tuhan. Itu saya ingat saya dah cerita satu kes. Pernah satu ketika, ini zaman saya mula-mula kerja dulu,
Balik kampung tengok ada budak tu, mak dia mari, tak ada ke ustaz sikit duit untuk ni? Dia tunjuk anak dia pakai kasut, kasut dah terbuka, orang panggil apa dia, tapak dia. Buruklah anak orang apa ni, pertama dia miskin, yang kedua anak yatim. Hak cakap tu maknanya ibu dia, tok dia. Masa tu saya tengok minyak daripada kampung nak sampai ke sini. Masa tu jalan highway tak ada lagi, ya, daripada Jerantut. Daripada sana tu saya ingat, duit apa ni, saya kata tak cukup ni, minyak macam tak sampai lah. Anggaran kita tak tahu dalam tank tu ada berapa, tapi gaya tunjuk dia punya jarum dia tu tak, macam tak sampai, tak confident sampai. Kalau buat jam confirm tak sampai. Duit nak beli minyak, saya ingat masa tu ada RM50 tangan saya, ya. Tapi tengok ke dia, tak sampai hati nak hampakan harapan dia, ya. Tapi duk cadang RM50 ni nak beli minyak. Balik kosong. Di rumah tu tak apalah, ada makanan, tak apa, ya. Masa tu mula-mula kerja, ya. Tawakal bagi ke dia, ya. Dia lebih memerlukan aku. Masa tu dekat nak akhir bulan, tak lama lagi mungkin dapat gaji. Paling tidak sampai Kuala Lumpur, carilah siapa-siapa kawan hak kita rapat, pinjam sikit ke, bagi ke dia RM50, ya. Saya ingat sampai di Genting Sepah, tuan-tuan, tawakal kan, balik Kuala Lumpur sampai Genting Sepah, ada satu orang telefon. Dia ni saya dah lupa dah nama dia dalam hidup saya, kerana dia berhutang dengan saya. Duit yang dia bagi, yang saya bagi hutang ke dia pun saya sudah pun halal ke dia. Tapi dia boleh telefon, dia kata, "Ustaz, duduk mana Ustaz?" Saya kata, "Duduk daripada kampung ni sampai Genting Sepah lah." Dia kata, "Singgah mana?" Dia kata, "Ada duit, Ustaz bagi dulu, nak bayar." Tuan-tuan tengok, maknanya kalau kita bersedekah ni, tuan-tuan yakin, Tuhan ganti macam cash terus. Jadi itu dia, orang panggil benda-benda yang kita kena yakin. Tapi tuan-tuan, nak bersedekah ni pula macam kita dah belajar, 70 roblok duk halang, roblok daripada syaitan, 70 halangan daripada syaitan duduk korek dalam hati kita tu. Engkau nak bagi buat apa? Engkau pun tak cukup, kan? Kalau saya mungkin ada perasaan, nanti mati kereta tengah jalan, baik isi minyak RM50, ya. Macam-macam halangan nak pelepas RM50 tu, ya. Jadi tuan-tuan, benda ni yang kita kena orang panggil, kena ada keyakinan lah. Kita duduk belajar, cuba yakin. Tak boleh banyak sikit, itu ya. Baik. Jadi nombor satu yang menyebabkan kamu tidak ada kekuatan untuk beramal dengan apa yang kamu pelajari ialah, nombor satu, kerana kamu tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Nombor dua, kamu telah berbuat dosa dan tidak istighfar. Jadi kita terbuat dosa-dosa ni, benda hak Tuhan larang, ya. Dalam hidup kita seharian ini, ada tak benda-benda yang Tuhan larang kita buat? Dan benda yang kita buat tu, sama ada dosa besar ke dosa kecil, tak kisahlah, dia asal ada orang panggil dosa. Cuma dosa tu pecah dua, dosa besar, dosa kecil, ya. Baik, kita sebagai orang yang belajar ni, kita tak mikir dah, mudah-mudahan lah, kita tak mikir lah, maknanya nak terjerumus kepada dosa yang besar, mudah-mudahan begitulah. Tapi kemungkinan ujian kepada orang yang belajar ni, yang mari surau masjid ni, yang terlibat dalam usrah ke, gerakan Islam ke, ialah dosa-dosa kecil, ya. Dosa kadang-kadang terlepas cakap cara orang, tak ada pasal-pasal dapat. Ada ke tidak kita bila terbuat benda tu kita istighfar, ya. Ataupun ya kadang-kadang kita keluar daripada masjid, dah tengok dah betih peha orang perempuan, dan nasib kita akhir zaman, masyarakat kita jenis tidak alert, tidak sensitif dengan masalah aurat bagi orang perempuan. Kita pun bukan nak tengok sangat betih dia pun, tapi dah tertengok. Bila tertengok nampak comel sikit, tengok kali kedua, hak tu hak kena tu. Hak pertama rezeki kita, kan? Hak pertama rezeki kita. Bila tengok kali kedua, itu bukan rezeki dah.
Itu dosa. Bila dosa tu ada tak kita cover dengan istighfar. Jadi ini halangan yang kedua yang menyebabkan kamu tak ada kekuatan untuk buat apa yang kamu dengar dalam majlis ilmu. Apa dia? Faktor yang kedua, kamu buat dosa tapi kamu tidak cuci dosa kamu itu terus dengan istighfar. Yang ketiga, kamu tidak suka mengerjakan apa yang sudah kamu ketahui. Dia lebih kurang sama, hampir sama lah ya dengan hak nombor satu tu. Hak kita tahu tu kita tak buat. Cuba tuan-tuan perhati, ambil lah maknanya atas dasar nak test ke, nak buat satu uji kaji ke, terpulang ataupun betul-betul lillahi ta'ala, aku nak buat ni kerana lillahi ta'ala. Tuan-tuan dapat satu ilmu, tuan-tuan buat. Dapat satu ilmu, satu benda baru yang perlu dibuat, buat terus. Tuan-tuan akan dapati macam ada satu tolakan daripada belakang, supaya ada benda maklumat baru lagi yang tuan-tuan tak belajar pun, tapi Tuhan bagi kepada tuan-tuan. Ilmu bertambah kerana apa dia? Kerana kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Macam ada maklumat, ada idea baru. Jadi hak ni tuan-tuan cuba buat. Nak betul ke tidak apa yang saya cakap ni? Okey, aku nak buat ni kerana nak tahu betul ke tak hak Dr. Hamzah cakap. Bukan kerana lillahi ta'ala pun. Tak apa. Cuba tuan-tuan tengok. Macam ada satu kekuatan baru nak buat hak tu, nak buat hak tu. Hak mana kita, dia akan recall balik. Hak kita tahu benda-benda baik, kita akan berasa nak buat belaka. Okey, nombor 3. 4. Kamu bersahabat dengan orang-orang yang baik tetapi tidak mengikut amal perbuatan mereka. Bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, tapi amalan orang soleh tu kita bersahabat dengan dia tak ada berasa nak mikir aku berkawan dengan dia ni, aku nak tengok apa benda aku boleh turut ikut daripada dia. Macam sahabat dulu yang kita selalu dengar cerita, bila Nabi kata dia ni ahli syurga ni, ada satu orang tu ikut dia, jumpa dia, kata, mak, aku kelahi dengan bini aku ni, jadi nak tumpang rumah kau boleh ke tak? Kawan tu dah dengar berkelahi, tak apalah, duduklah rumah aku. Duduk tengok semalam, tak ada tahajud pun. Malam kedua sama, baca Quran pun tak ada. Tak adalah beria tahajud daripada pukul 2 sampai pukul 5, tak ada. Sikit-sikit je, dekat subuh bangun. Last sekali jumpa, mak, sebenarnya gini, aku dengar Nabi kata engkau ni ahli syurga. Jadi aku pun sebenarnya aku tak kelahi pun dengan bini aku, cuma aku kata gitu sebab aku nak duduk rumah kau, nak tengok apa benda yang kau buat. Tapi aku tengok, aku rasa lebih aku daripada engkau. Aku sembahyang tahajud lebih pada engkau rasa-rasanya, baca Quran pun lebih pada engkau. Apa istimewanya amalan kau? Kawan tu jawab, macam engkau tengok, putus angin dia balik. Lalu dipanggil balik, dia kata gini, aku ni tak ada benda. Pertama, aku jenis tak cara orang, aku tak mikir orang, aku jaga hati aku biar bersih betul. Hati yang orang panggil tak tersumbat dengan dendam, kesumat, dengan prasangka buruk, dengki, khianat, tak ada. Cemburu, jealous, ini semuanya orang panggil hati yang tersumbat, yang menyebabkan hidayah tak boleh nak masuk, jam. Itu dengar baik, benda baik pun tak ada ruang untuk kita nak buat, sebab hidayah tak boleh masuk. Kita kena ingat nak buat benda baik ni pun kena ada hidayah daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Sebab tu Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi minta tolong, Tuhan tolong aku untuk ingat pada engkau, untuk bersyukur pada engkau, untuk taat pada engkau. Tuan-tuan jangan rasa aku buat baik ni sebab aku sebab aku aku nak jadi baik, aku rasa nak pergi surau, aku pergi surau. Tak teringat langsung pertolongan Allah Ta'ala. Jadi nak dapat pertolongan hidayah Allah Ta'ala ni, dia hidayah tu dia turun ke hati, dia bukan turun ke mata.
Dia turun ke hati. Kalau turun ke mata, tuan-tuan, orang yang dengar kuliah ni titik malam kadang-kadang. Kalau turun ke telinga, titik malam dengar kuliah. Tapi tak, daripada mata jam, daripada telinga turun hidayah masuk apa ni, ikut telinga. Okey, boleh masuklah dengar. Tapi dia turun masuk ke telinga, dia mesti sampai ke hati juga. Bila sampai ke hati tu jam. Pasal apa? Hati kita kotor, penuh dengan dendam, kesumat, prasangka buruk, dengki, apa dia lagi, sifat-sifat mazmumah, tamak, haloba, tak puas hati dengan rezeki Tuhan. Tuan-tuan pelicin hak tu, buang blocking dia tu, insya-Allah kita akan ada satu kekuatan. Kok buat silap pun kita istighfar. Pasal apa aku buat silap? Tak boleh nak marah ke aku. Kita sendiri mencerca diri kita. Aku benci kepada keburukan, dosa dan maksiat, tapi aku tidak boleh marah pada diri aku. Aku bersyukur pada Allah sebab Tuhan tunjuk jalan. Buat salah, istighfar ataupun bertaubat. Itu orang yang ada hidayah. Tapi yang tak ada hidayah, dia tak cela pun diri dia. Dia tak cela. Dia rasa okey, happy. Last kali kalau jahat sangat, last kali masuk penjara. Baru tahu insaf masa tu. Baik. Jadi bersahabat dengan orang yang baik. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke apa dia? Anak Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bila Imam Syafi'i mari rumah dia tak tidur malam tu. Dia nak tengok ni orang zaman dulu lah, cara orang nak jadi baik. Cara orang nak jadi baik ni macam tu lah. Macam tadi satu cerita, ini cerita Imam Syafi'i pula. Dia kata okey, ayah dia kata ini untuk guru besar mari ni, rumah kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidur. Anak dia pun suka lah. Anak dia perhati nak tengok Imam Syafi'i makan, nak tiru lah. Tengok kawan ni makan, ya Allah, ibarat kata lah, sampai sendawa. Dia kata tak kena ni, aku belajar lain lah ni. Aku belajar, dia kata makan sikit ala kadar je. Tok guru besar ni sampai sendawa pula dah. Tengok lagi malam tak tidur kawan ni, anak dia ni tak tidur. Nak tengok sembahyang tahajud berapa rakaat, tak sembahyang pula dah. Tak tengok, maknanya sembahyang, maknanya kita katalah sembahyang sikit je lah. Tengok lagi, tak apalah. Datuk Imam besar mesti sembahyang masjid tak? Subuh ikut Imam Syafi'i dengan ayah dia sekali pergi masjid. Oleh kerana ini Imam Syafi'i, tok guru besar, Imam Ahmad bin Hanbal kata kau jadi imam. Dia kata pelik lah, daripada dia tidur bangkit terus jadi tok imam. Duk ajar orang ambil sembahyang. Ini nak ceritanya, orang ni dia nak tengok bergaul dengan orang baik, nak jadi baik macam dia. Dia kata ayah dia kata, saya tak tidur semalam ni. Pasal apa tak tidur? Ialah nak tengok Imam Syafi'i nak tiru, mana boleh tiru kita nak tiru. Tapi saya tengok pelik lah, dia kata. Duk ajar orang supaya jangan makan banyak, dia bantai banyak. Kan? Dia makan nasi, ayah tak tengok makan. Ya juga, ayah dia kata. Lepas tu saya nak tengok lah juga berapa rakaat dia semayang, mesti banyak tok guru besar ni. Kan? Imam Syafi'i. Tapi sembahyang nampak tak banyak je. Lepas tu dah lah tak banyak, bangkit-bangkit tu pergi sembahyang subuh. Terus jadi tu imam apa ni sembahyang macam biasa, cuma dia tak ambil sembahyang. Ilmu apa dia pakai ni? Dia kata payah nak jawab ni, aku pun tak reti nak jawab dia. Imam Ahmad kata, inilah kita tanya dia sendiri. Tanya tu imam, kenapa tu imam makan banyak sedangkan tu imam duk ajar makan sikit? Dia kata aku bila mari sembahyang kau ni confident. Dari sudut makan tak ada syubhah, garanti punya makanan halalnya.
Tak ada syubhat. Ya. Haram tu tak ada syubhat. Aku memang jaga bab-bab syubhat ni. Gaji yang tak elok ke apa benda, makan sikit dah lah. Pergi rumah kawan, rasa tak confident dia ni, ada sangkut ni sikit, rezeki dia tu, makan sikit. Soalan begitulah. Tapi rumah Ahmad bin Hanbal ni, aku yakin 100% makan dia clear. Dia punya makan minum dia. Jadi dia kata, aku makan banyak, rezeki dia tu berkat. Nombor 2, aku tak sembahyang. Aku memang sembahyang, dia kata. Tetapi malam tu aku tidur, nak tidur tu, aku banyak dapat idea tentang ilmu fiqh. Imam Syafi'i ni ilmu fiqh dia hebat. Jadi masalah-masalah fiqh tu banyak yang diselesaikan dalam khayalan aku tengah-tengah nak tidur. Aku tak tidur sebenarnya semalam. Sebab tu aku bila bangun tu aku pergi sembahyang subuh lalu. Sebab aku tak tidur. Jadi aku banyak dapat idea tu kerana apa dia? Berkat rezeki comel. Rezeki yang baik. Kalau aku makan banyak tu berkat daripada itu, maka otak aku jadi cerah. Idea mari. Ya. Jadi aku tak tidur semalam. Aku cuma macam apa ni orang panggil, macam khayal gitu saja. Tak tidur. Ya. Oleh kerana aku tak tidur, kerana melayani masalah fiqh yang terlalu banyak dapat aku selesaikan dalam apa ni, dalam khayalan aku itu, maka aku tak payahlah ambil sembahyang. Aku tidur tu pun ada dalam keadaan dia sembahyang. Tiga-tiga masalah selesai. Ya. Ini nak ceritanya, kita berkawan dengan orang yang baik, ambil hak baik. Jangan ada berasa kita hebat. Kita ada berasa hebat kadang-kadang dia pun lebih kurang aku juga. Tengok hak baik dia mana. Kadang-kadang tuan-tuan tengok orang biasa, bukan ustaz pun, tapi ada baik hak dia yang kadang-kadang ustaz pun tak mampu nak buat. Saya banyak jumpa orang macam ni. Sebab tu kita tak boleh nak belagak lah kita ustaz ke, kita imam ke, kita bilal ke, orang surau masjid. Jangan. Hebat kita duduk pada amalan, bukan pada ilmu. Ya? Ilmu tu orang panggil sumber nak jadi baik ya. Punca nak jadi baik ilmu. Ya? Tapi kalau ilmu ada tapi tidak diamalkan dengan baik, tak jadi juga. Ya? Jadi kita kadang-kadang ada orang tu dia punya diri dia tu nampak simple, tapi amalan dia bagus. Ambil lah. Walaupun nampak gaya dia tak ngaji agama pun. Ya. Baik. Nombor 5. Kamu selalu mengubur orang mati tapi tak ambil iktibar daripada mereka dan tidak menyedari keadaan mereka. Dan orang mati bertalu-talu, kubur tengok mayat, tengok kubur, tak ambil iktibar. Ada ke tak tuan-tuan tiap hari tuan-tuan fikir lagu mana tuan-tuan nak akan mati nanti? Tiap hari tu biar kalau boleh mikir lagu mana aku akan mati. Dia barulah kita standby semua. Mati tengah-tengah tercungap, mati. Apakah itu mati kita? Ataupun mati sakit 3-4 bulan seksa, derita, mati. Kan? Mati hak tak bergerak. Tak boleh nak bergerak. Ada satu orang kawan saya sekarang ni, seksa lah ya, seksa. Dengan ada apa tu, duduk hospital. Kita tengok, oh okey dia. Kita tak tahu seksa dia macam mana. Pak seksa nak mati ni tuan-tuan, inilah kata orang bijaksananya Tuhan. Nak uji kita ni, dia tak bagi tahu kepada orang lain seksa nak mati. Cuma dia setakat beritahu, dia beritahu Nabi, Nabi tolong beritahu. Nak mati ni seksa. Ya? Nak mati tu sakit. Pulanglah kamu nak percaya ke? Tak nak percaya. Kalau dah tahu begitu, Nabi cerita begitu, kita kena standby lah semua. Cuma cara mati tu kalau boleh kita nak cara yang comel sikit. Ya? Jangan mati accident. Sampai mati accident itu sampai orang tengok kita punya mayat bergelombang dengan bergelimpangan dan penuh dengan darah. Ya? Kita bukan kata mati tu tak comel, cara mati tu tak comel. Lepas tu mungkin dia, lepas tu dia masuk syurga ke, kita tak tahu. Ya? Tentu mati comel, berkeluar darahnya, itu syahid. Tu okey lah. Nah, itu tak ada masalah. Biar mati dalam keadaan tenang dengan baik.
kan? Nabi masa nak mati pun berpeluh dia. Dia kata kalau boleh sakit mati ni yang berlaku pada manusia yang lain tu daripada umat aku tu, biar bagi kat pada aku semualah, wahai Tuhan. Sakit Nabi tu sampai Nabi kata lagu tu, sakit mati. Kalau boleh hak sakit masa nak mati tu yang berlaku pada umat aku tu, sakit dia tu semua mari kat aku belaka. Aku tak nak umat aku ni mati dalam keadaan sakit. Mak kita mati, sakit dia. Sayangnya mak kita dia tak pernah beritahu kita sakit lagu mana. Ini ujian dia. Nak uji iman kita. Cukup dengan Nabi cakap sakit sudah. Ya. Maka kita bila dah tahu kita sakit, bila mati tu dalam keadaan sakit, maka kita kena ingat sentiasa, biarlah pela-pela sakit, nampak macam mana dah, hadapilah sekali seorang. Ya. Habis macam mana nak hadapi? Buat yang terbaik. Puas hatilah, mati lagu mana pun tak apa, asalkan aku baik. Itu baru jadi baik sentiasa. Ya. Jadi wallahu alam, kita sambung hari Senin pula. Pertama saya nak buat announcement lah. 3 hari lepas, malam Jumaat, kita telah pun membuat keputusan, setelah memberi ruang kepada yang pakar meneliti, kita beri peluang tu maknanya lebih dekat setahun jugalah, untuk meneliti keadaan sound system kita ni. Maka akhir sekali kita berpuas hati dan kita memutuskan untuk tukar PA sistem kita ni kepada yang baru. Bukan lagi sambung sana sambung sini, tidaklah. Ya. Kerana sound system kita ni masalah. Bulan Muslimat baru ni yang kita buat program besar, Muslimat komen tak dengar apa. Ya. Semalam pun saya sengaja mari lewat, duduk belakang khutbah. Ya. Sekali okey, hak banyaknya boleh katakan 90% tak okey sepanjang saya duduk 2, 3, 4 kali belakang. Ya. Jadi khutbah comel macam mana isi sekalipun, maknanya orang duduk belakang sana saya ingat lebih daripada 100. Ya. Boleh jadi hak duduk sana belakang tu ialah orang hak jenis hak huru-hara. Ya. Saja dia mari lewat, ya. Takut orang tengok mari lewat. Ya. Sedangkan kalau dia dengar khutbah tu boleh jadi berubah perangai dia. Pentingnya sound system ni sebagai sound system ni macam ustaz. Elok dia, orang dengar elok, berubahlah orang. Berubahlah manusia tu. Ya. Kadang-kadang orang duduk sana tak clear. Kadang-kadang sound system mic imam cantik semua. Tapi mic khatib tak cantik. Mic ni pun kadang-kadang muslimat. Dia macam tu, ya. Jadi sebab tu kita puas hati dan kita buat keputusan untuk tukar sound system yang baru. Dan saya pun dah cakap selagi mana sound system yang baru, sound system ni tak boleh diselesaikan, sama ada beli baru ke ataupun baik kita repair. Tapi pakar-pakar yang berkaitan tu dia kata tak boleh dah, repair pun tak lagi dah, ya, dia kata tukar baru. Jadi selagi mana tak clear tentang sound system ini, kita tak akan buat program yang besar-besar yang berisi, orang panggil macam baru ni. Kita dah miss. Saya sayanglah perbahasan berkenaan dengan 4 mazhab, ya. Muslimat dia bagi komen, dia kata out, blur, tebal suara dia. Orang kata masalah echo dia, bukan echo tu habis ejar dah, ya, tak boleh lagi, ya. Kemudian hok duduk belakang sana dia kata tak dengar juga, ya, sayang. Dan saya bercadang sebenarnya satu orang Datuk Seri yang pakar mengendalikan kes-kes rumah tangga, ya, yang memenangi baru ni kes satu orang artis, dia menang kes dia, Datuk Seri Amli. Saya dah jumpa dia untuk bawa, biar dia cerita, buat bersiri. Benda ni benda hidup. Kes rumah tangga ni biar orang muda mari. Dia akan nasihatkan apa yang patut dibuat oleh pasangan suami isteri. Kalau berlaku lagu ni macam mana nak buat. Dan dia juga handle satu kes diraja. Itu yang dapat gelaran tu, menang kes dia, ya. Jadi selagi mana sound system tak okey, saya tidak akan buat satu program yang ilmiah lah. Dan kita bercadang nak buat attach joint venture dengan pihak universiti sebenarnya. Mula-mula saya jadi nazir lagi, saya dah call saya punya kawan di Universiti Melaya. Bukan setakat subjek agama, tetapi subjek yang berkaitan macam bisnes, admin,
kita nak bawa ke masjid. Tapi kalau sound system macam ni kita tak boleh nak buat, rugi. Ya. So dengan sebab itu kita memutuskan untuk tukar, dan untuk itulah maka bermula hari ini kita menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua yang berasa nak bagi sumbangan untuk kita beli sound system itu. Lebih kurang anggaran dia RM60,000, tetapi kontraktornya kita belum pilih. Kita akan open tender dan kita akan buat open tender supaya tidak timbul masalah orang panggil pilih kasih dan sebagainya. Ya? Jadi kita akan buat open tender. Cuma anggaran tu kita dah dapat. Anggaran dia RM60,000. RM60,000 ni tuan-tuan, besok settle. Saya bagi 1,000, Haji Rahmat bagi 1,000, orang mana ada ni bagi 1,000 seorang. Settle. Sebab tu saya tak nak umum dalam khutbah Jumaat kalau boleh. Mungkin khutbah Jumaat ni saya akan khutbah, saya tak nak umum yang tu. Saya umum benda lain. Sebab kita ada lagi benda yang kita dah putus dengan cuma tunggu masa. Baru ni nak umum lepas raya haji, tapi orang dah habis duit banyak, biar dulu. Ya. Jadi untuk yang lain-lain tu kita akan umum akan datang. Jadi untuk sound system ni saya ingat padan hak ni je. Kan? Takkan tak ada, kalau tak ada 1,000, kalau tak ada betul tak apa. Kan? Tapi kalau tuan-tuan ada 10,000, 1,000 tak boleh bagi, apatah lagi kalau ada 100,000. Jadi tuan-tuan, ni kita baru belajar tadi. Itu dia. Jadi kalau cek, bayaran dengan cek, tuan-tuan buat atas nama Masjid Ar-Rahimah Taman Greenwood. Masjid Ar-Rahimah Taman Greenwood. Ya. Masjid Ar-Rahimah Taman Greenwood. Saya ingat bagi cek lah senang. Bila tuan-tuan nak bagi, saya rasa tuan-tuan mungkin bagi 1,000 lebih kata belaka tu. Kan? Jadi kalau 1,000 lebih bagi cek. Kalau bagi cash kita takut, yelah, kalau bagi hari ini ke besok ke, kita kena simpan kat sini dulu. Lusa cuti. Jadi kita tak nak simpan duit cash yang besar. Okey. Dan kita juga kalau ada terlebih lah, maknanya orang bagi tu sampai 100,000 ke benda, termasuk kita putuskan juga untuk tukar kapek. Ini cadangan daripada tuan-tuan juga ni. Cuma kita dah lama mikir nak tukar kadang. Kadang-kadang sayang duk tengok kan. Tapi kita setuju dah akhirnya, sebab dah ada. Cuma belum ada hitam putih je lagi. Dah ada dah, maknanya pihak yang nak bagi kapet, cuma tak cukup lagi. Ya, tak cukup sekitar, kalau kira-kiranya sekitar around 10,000 lah, apa 10 hingga 20,000. Pasal apa tak cukup? Sebab kita punya kiblat kita ni dia lari. Dia macam ni kan. Jadi dia ada kesan kepada kapet. Jadi banyak kapet yang kena kerak-kerak tu kena buang. Jadi kena tambah bajet. Jadi kalau tuan-tuan bagi lebih pun tak apa. Kalau terlebih sampai 200,000 pun tuan-tuan bagi tak apa. Sebab memang kita akan ada benda lain yang kita nak buat. Termasuk ini urgent, kita akan buat partition kecil dan kita akan lantik satu orang pegawai keuangan, pentadbiran lah, nak kata keuangan ke apa benda tu pulang lah. Ya. Untuk belakang kita buat siap kaunter macam pejabat. Buka daripada 9 hingga pukul 5. Apa tujuan kerani tu? Bila sebut kerani dah kena bayar 1,300 dah. Paling common saya rasa. Saya tak tahu lagi gaji. Kita akan buat open nanti, tawaran. Siapa-siapa kau ada anak cucu nak kerja, mari. Jadi tak kurang 1,300. Partition tu sikit belah belakang ya. Jadi mari macam counter lah. Macam counter bank gitu. Tuan-tuan nak bagi, nak bayar, nak bagi derma ke, nak bayar ke apa benda khairat kematian, semua boleh. Ya, maknanya sentiasa ada waktu berjabat. Dan dia juga berfungsi untuk membantu buat kerja-kerja yang berkaitan dengan admin lah ya, yang sekarang ini dibuat oleh Haji Rahmat. Inilah juga sebenarnya jalan penyelesaian kepada kes kenapa mesyuarat agung kita tertangguh. Saya kena jelaskanlah juga yang ni. Yang kita buat baru ni, mesyuarat agung tu tertangguh. Laporan keuangan tak siap. Ya. Laporan keuangan tak siap ni boleh disiapkan dengan cara ada satu pegawai aja.
Saya ada dengar macam-macam dah. Ada kata duit hilang, tak ada. Bukan duit hilang. Ini saya yang kita nak, maknanya kena ada sangka baik kepada kerani setiausaha ke ataupun bendahari ke yang jaga duit dua orang ni lah. Tak ada apa-apa penyelewengan, tak ada. Ini dah dengar dah cerita ini laporan rangkap wangan tak siap ni ada penyelewengan. Dengar macam-macam dah. Ya. Inilah hidayah payah nak masuk. Ya, hidayah kita ni dengar kuliah macam mana sekalipun payah nak masuk pasal kita sangka buruk banyak. Sangka buruk dengan bini, sangka buruk dengan kawan, sangka buruk dengan masjid. Blok habis. Ya. Jadi jangan sangka buruk. Jadi tuan-tuan bayangkan nak settle tahun 2011. Ya. Nak serah pada setiausaha, tuan-tuan boleh tengoklah kerja setiausaha macam mana. Ya. Berserabut. Haji Rahmat ni dia orang tua dah, lepas pencen. Jadi benda tak boleh nak settle lah benda tu. Sebab tu kita lantik pegawai. Ya. Supaya kelewatan akan datang tu tak berlaku dah. Tapi alhamdulillah yang laporan keuangan bulan 2011 dah okey. 2012 saya ingat belum lagi sebab dia zaman saya separuh, zaman Nazir lama separuh. Jadi nak apa orang panggil, nak tangkupkan dia, nak continuous antara dua zaman tu, maknanya kita kena ambil masa sikit. Lepas siap laporan keuangan tu barulah tuan-tuan tahu ada penyelewengan dah. Jangan duk sangka ikut dan, ya. Tak betul tu. Ya. Jadi kita akan buat renovation sikit kat sana, siap dengan kaunter untuk memudahkan siapa-siapa nak bagi sumbangan ke apa benda. Ya. Jadi saya harap tuan-tuan kalau berasa nak bagi sumbangan tu boleh bagi pada Tuan Haji Rahmat. Ya. Kalau berasa tak boleh bagi 1000, bagi 900. Dia lagu tu dah turun. Boleh tak bagi 900? Tak boleh bagi 900, 8. Ya. Tak boleh bagi 8, 7. 6, 5. Habis tinggi tak boleh bagi juga, bagi 100 pun tak apa. Bawah 100 tu orang panggil okey lah. Ya. Ya. Tapi malu ke Tuhan lah. Ni saya open kepada ahli jemaah yang selalu datang kuliah. Kalau boleh biar kita buat 1000 ke atas, selesai masalah. Ya. Hak lain-lain tu, nak lain lagi tu kita ada mungkin buat 2 tingkat. Masalah tandas, ada masalah yang besar, terutama sekali bahagian muslimat, itu pun kita akan bagi juga, mungkin buat yang baru ke apa benda. Ya. Jadi itu kita akan buat dalam tempoh yang terdekat juga sebenarnya. Jadi kalau ada lebihan, kita akan gunakan duit lebihan itu untuk yang lain-lain lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi Muhammadin. Alhamdulillah. Dengan balik dulu, 8 pagi ada di belakang. 8 pagi ada di belakang.